Bismillahirrahmanirrahim. Persaudaraan Islam antara pertama yang Nabi asas bila berhijrah ke Madinah, bila mendirikan kerajaan Islam di Madinah, ialah mempersaudarakan di kalangan orang-orang Islam. Eratnya persaudaraan atas nama Islam ni lebih daripada hubungan keluarga dan anak beranak. Hubungan agama hendaklah didahulukan daripada hubungan keluarga dan anak beranak. Sehingga mereka sanggup meninggalkan keluarga, meninggalkan anak beranak, meninggalkan ibu dan bapa yang tak Islam, meninggalkan saudara mara yang tak masuk Islam. Mereka berhijrah ke Madinah. Orang Madinah pula menerima saudara mereka yang berhijrah lebih daripada anak beranak mereka sendiri. Ini ditanam oleh Nabi SAW. Perkara kedua yang menjadi tonggak kekuatan umat, yang pertama masjid dan masyarakat Islam ialah hubungan sesama umat Islam. Berdasarkan perasas inilah Rasulullah SAW telah mempersaudarakan di antara golongan muhajirin dan ansar. Muhajirin ialah mereka yang berhijrah daripada Mekah dan lain-lain, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, pergi ke Madinah. Dan Ansar, mereka yang duduk di Madinah, penduduk tetap Madinah, Aus dan Khazraj, dengan meletakkan Islam sebagai ikatannya. Ia berbeza dengan hubungan asabiyah yang bertunjang di atas hubungan kekeluargaan, keturunan, warna kulit dan tanah air, tanpa ada perhitungan di atas dasar takwa dan maruah manusia. Hubungan di atas nama Islam ni beza dengan hubungan keluarga, hubungan yang lain, hubungan kabilah. Al-Imam Ibn Qayyim menceritakan bahawa Rasulullah SAW telah melakukan upacara persaudaraan itu di rumah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dihubungkan persaudaraan antara satu sama lain di rumah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jumlah yang terlibat dalam peristiwa itu ialah seramai 90 orang. Ini merupakan tonggak yang pertama. 90 orang saja. Separuh darinya adalah di kalangan muhajirin dan separuh lagi dari kalangan ansar. 45 orang daripada muhajirin, 45 orang daripada ansar, orang Madinah. Rasulullah SAW telah memberikan ikatan persaudaraan itu dengan suatu akad yang teguh dan diamalkan bukan hanya sebagai ucapan kosong semata-mata. Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Bersaudaralah kamu di jalan Allah berdua-dua," kata Rasulullah. Sirah Ibn Hisham. Kemudian baginda memegang tangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan berkata, "Inilah saudaraku." Sayyidina Ali khusus Nabi pegang, "Ini saudara aku." Sayyidina Ali dengan aku, sepupu dia dan anak akak dia. Seterusnya Hamzah dipersaudarakan dengan Zaid bin Harithah. Hamzah digabung dengan Zaid bin Harithah. Ja'far bin Abi Talib dengan Muaz bin Jabal. Abu Bakar As-Siddiq dengan Kharijah bin Zuhair. Umar bin Al-Khattab dengan Utbah bin Malik. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dengan Sa'ad bin Mu'az. Ar-Rahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Zubair bin Al-Awam dengan Salamah bin Salamah. Uthman bin Affan dengan Aus bin Shabab. Talhah bin Ubaidillah dengan Ka'ab bin Malik. Sa'id bin Zaid dengan Ubay bin Ka'ab. Musa'ab bin Umair dengan Abu Ayyub Khalid bin Zaid. Abu Huzaifah bin Utbah dengan Abbad bin Bishr. Ammar bin Yasir dengan Huzaifah ibn al-Yaman. Abu Dha al-Ghifari dengan Munzir bin Amr. Hasib bin Abi Balta'ah dengan Uwaim bin Sa'idah. Salman al-Farisi dengan Abi Darda. Dan Bilal bin Rabah dengan Abu Ruwaihah radhiyallahu anhum. Ini yang disebut nama dalam sirah Ibn Hisham.
Yang lain tak disebut saudara, panjang. Ini sahabat-sahabat yang besar. Disebut nama, digabungkan. Ada yang dipersaudarakan dengan sama-sama dari Mekah belaka. Macam Sayyidina Hamzah dengan Zaid bin Harithah. Zaid ni ialah anak angkat Nabi. Dan juga hamba yang diperdekakan. Jadi anak angkat Nabi. Digabungkan dengan Hamzah. Adapun yang lain tu antara Muhajirin dan Ansar. Betapa eratnya persaudaraan itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitabnya As-Sahih. Setelah mereka tiba di Madinah, Rasulullah SAW telah mempersaudarakan di antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad telah berkata kepada Abdurrahman, saya adalah orang yang paling kaya di kalangan Ansar. Kata Sa'ad, saya ni orang kaya di Madinah ni. Marilah kita bahagi dua harta itu. Kita bagi dua harta ni, harta saya ni. Siapa begitu? Sanggup bagi dua harta. Kekayaan dia. Payah. Ini bukan sebarangan. Dengan sebab itulah mereka dipilih masuk syurga. Tak macam kita. Kita ni ada tak banyak mana berebut pula. Ini harta yang banyak, sanggup bagi dua. Kata sahabat ni, saya mempunyai dua isteri. Saya dua isteri. Pilih yang mana satu awak suka. Saya ceraikan dia. Saya dua isteri. Pilih nak mana saya cerai, seorang beri kamu. Ini bukan sebarangan. Apabila selesai iddahnya, berkahwinlah dengan dia. Bila habis iddah, mengkahwin. Abdurrahman bin Auf menjawab, Abdurrahman bin Auf, taklah terima tawaran ini. Mudah-mudahan Allah memberkati keluarga dan hartamu. Tunjukkanlah pada saya di mana pasal kamu. Tak payah cerailah bini. Kata Abdurrahman bin Auf, tak payah cerailah. Tak payah bagi duit, tak payah bagi harta. Tunjuk mana pasal aku nak berniaga. Abdurrahman bin Auf ni orang yang bijak berniaga. Mu tunjuk je pasal mana aku nak berniaga. Tak payah bagi dua harta. Artinya tidak tomok harta, yang ini tak sayang harta. Di peringkat awal persaudaraan itu sampai ke peringkat menerima pusaka. Apabila salah seorang dari mereka meninggal dunia, peringkat awalnya boleh terima pusaka bila mati. Bila mati, terima pusaka. Siapa begitu? Sehinggalah Allah menurunkan dengan ayat pusaka. Ini belum turun ayat yang berkait pusaka lagi. Dinasahkan. Boleh bagi pada kawan. Turun ayat pusaka, maka dibagi pada keluarga. Dan banyak lagi kisah yang benar-benar berlaku. Menunjukkan betapa ikhlasnya kasih sayang golongan Ansar terhadap saudara-saudara mereka dari kalangan Muhajirin. Golongan Muhajirin pula bukanlah golongan yang hanya mengambil kesempatan. Orang Muhajirin ini bukan mengambil kesempatan. Oleh itu mereka hanyalah menerima bantuan dan pengorbanan sahabat-sahabat mereka menurut keperluan mereka. Yang Muhajirin ini dah ambil kesempatan. Orang beri harta, tak ambil. Beri modal je. Pinjam je. Pulang balik. Dan sebagainya. Mereka ada maruah, ada harga diri. Tak ambil yang diberi ini. Peristiwa ini telah mencatatkan satu sejarah pada umat Islam yang meletakkan betapa agungnya ikatan sesama Islam berbanding dengan ajaran-ajaran lain di dunia. Beza dengan ideologi ciptaan manusia. Sama ada kapitalisme, sosialisme, praktisme. Apa saja ideologi yang Barat ciptakan tak boleh banding dengan Islam. Kerana Islam berasaskan akidah iman, percaya pada dosa dan pahala, percaya pada balasan hari akhirat, dan berasaskan mengabdikan diri kepada Allah. Sesungguhnya persaudaraan yang berasaskan ikatan akidah adalah lebih teguh berbanding dengan ikatan-ikatan persaudaraan yang berasaskan berikatan kekeluargaan, keturunan, bangsa, tanah air dan kepentingan ekonomi serta lain-lain kepentingan
yang ditegakkan oleh ideologi ciptaan manusia. Hubungan yang lain dari ikatan akidah adalah lebih bergantung perasaan dan kepentingan lahiriah yang bersifat sementara. Sedangkan hubungan ukhuwah Islamiah adalah menjadi satu keyakinan yang sebati dalam hati sanubari, tetap utuh dan tidak putus walaupun berbeza keturunan, bangsa dan kepentingan duniawi. Tuhan jadikan begitu. Memanglah Tuhan jadikan sampai hari kiamat dalam Islam ni. Bila kita dengar orang rohaya, orang rohaya kena tindah, kita mari nak marah. Bangkit. Ini iman yang ada dalam diri kita. Dari orang Palestin, kita mari bangkit. Dengar di mana saja orang Islam diunyaknya, menyebabkan naik semangat kita. Ini menandakan iman kita ada. Oleh kerana perpaduan umat menjadi salah satu unsur terpenting dalam kebangkitan umat dan negara yang didukungi, maka langkah Rasulullah SAW mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar merupakan satu langkah yang bijak. Umat Islam yang bersaudara itu mempunyai kedudukan yang teguh dan akidah yang kuat, menjadikan mereka golongannya yang berkuasa dalam masyarakat majmuk yang majoritinya terdiri daripada orang-orang yang bukan Islam. Sehingga hubungan persaudaraan Islam ni menyebabkan orang Islam kuat menghadapi Yahudi, menghadapi Kristian, menghadapi kumpulan yang bukan Islam. Bila ada persaudaraan Islam. Bila persaudaraan Islam ni tak ada, duduk fikir nak harta je, nak benda je, kita buang persaudaraan Islam ni, maka tunggulah keruntuhan umat dan kejatuhan mereka. Orang Islam yang ada semangat Islam, dia tidak biarkan saudara dia yang seagama. Kita melihat bila Afghanistan diserang oleh Rusia, orang Pakistan menerima saudara mereka. Bila orang Bosnia diseksa, diunyanya orang Turki, seluruh orang Islam tempat lain bangkit mereka. Ni bila orang Islam kena tak berasa apa pada kita. Ke nak menega je, rakam menega dah. Ke ekonomi je, ke perut je. Tak ke kepentingan Islam. Walaupun ancaman dan cabaran-cabaran yang diterima begitu banyak, namun umat Islam tetap teguh dan tidak berjaya dihapuskan oleh musuh. Umat Islam terus mencapai kemenangan dan penyebaran Islam terus berkembang ke seluruh pelosok dunia. Dengan ikatan persaudaraan yang teguh itu, maka hancur leburlah pahaman asabiyah yang berlandaskan kepada keturunan dan warna kulit, kerana menjadi nilai yang sebenar ialah nilai takwa. Ini orang Islam zaman dulu. Ibn Battuta, pengembara Islam yang datang dari Morocco, mai ke alam Melayu, mai ke Indonesia, dilantik jadi orang besar, dilantik jadi pemimpin, dilantik di tengah masyarakat Islam. Ini hubungan saudara. Paspornya ialah Islam. Bila tahu dia orang Islam, dia anggap sebahagian daripada kita. Ini zaman dulu. Islam adalah pasport kepada seluruh dunia Islam. Hari ini dah pasport berdasarkan persempadan negeri. Nak masuk ke negeri orang Islam pun susah. Kenapa? Hilangnya persaudaraan Islam. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mitsaq al-Madinah. Di antara langkah yang diambil oleh Rasulullah SAW apabila menegakkan negara Islam itu ialah memeteraikan piagam yang merupakan perjanjian di antara kerajaan dengan rakyat yang dinamakan kitab dan dinamakan juga oleh ulama sirah dengan sahifah. Nas piagam itu ialah di antara perkara yang dibuat oleh Nabi SAW bila mendirikan kerajaan di Madinah ialah mengadakan perlembagaan atau mitsaq ataupun perjanjian di antara kerajaan dengan rakyat. Perjanjian ini salah satu rukun menegakkan negara, mengikut ilmu politik dan ilmu undang-undang perlembagaan, undang-undang antarabangsa. Sesebuah negara tidak ada yang iktiraf, melainkan ada beberapa syarat. Yang pertama, kena ada tanah
ada negeri. Yang kedua, kena ada rakyat. Yang ketiga, kena ada pemimpin. Yang keempat, kena ada perlembagaan. Yang kelima, kena ada kedaulatan sebagai sebuah negara. Kena ada rakyat, kena ada bumi. Buminya bumi Madinah. Jangan tak ada bumi buat negara. Itu tak diiktiraf sebagai sebuah negara yang sah. Mesti ada rakyat. Kena ada rakyat. Kalau orang tu dia cari mana-mana pula, dia seorang dia. Tikus dengan katok ada situ. Dia isytihar dia jadi ketua negara, itu bodoh. Mesti kena ada rakyat. Dia iktiraf sebagai sebuah negara. Di mana di Madinah ada rakyat. Rakyat kalangan orang Islam, Muhajirin dan Ansar, dan beberapa kabilah yang lain. Termasuk rakyat orang Yahudi. Orang Yahudi ada juga rakyat. Termasuk kalangan musyrikin yang belum masuk Islam, juga menjadi rakyat. Yang tunduk di bawah kerajaan Islam. Kemudian ada pemimpin. Pemimpinnya Nabi SAW. Ada perlembagaan, iaitulah yang kita akan baca ini. Dan ada kedaulatan. Kedaulatan bermakna dia iktiraf sebagai satu kerajaan yang sah, yang ada kuasa penuh untuk melaksanakan hukum-hukum Allah di dalamnya, yang tidak ada sekatan. Adapun apa yang kita menang di Kelantan, di Terengganu, ialah kerajaan negeri, bukan sebuah kerajaan yang berdaulat sepenuhnya. Ini kita kena faham. Syarat masih tak cukup lagi. Nak cukup syarat, mestilah menguasai semuanya. Sebuah negara yang berdaulat. Itu sebahagian saja. Bukan sebuah negara yang berdaulat sepenuhnya. Masih di bawah kerajaan pusat yang ada kuasa-kuasa yang tertentu sahaja. Kuasa syariat dengan qada yang terhad, dan kuasa urusan agama qada yang terhad. Kuasa tanah, kuasa majlis daerah, itu kuasa kerajaan negeri. Adapun hubungan luar, ketenteraan, keselamatan negara, tak ada kuasa kerajaan negeri. Ini kita kena faham. Jangan kita fahamlah bila menang tu selalu kena habis selalu. Ini tak cukup lagi syarat dia. Syarat dia masih ada lagi yang kita kena faham. Walaupun ada piagam undang-undang tubuh negeri, undang-undang tubuh negeri itu masih terhad. Disebut dalam perlembagaan bahawa undang-undang tubuh negeri tidak boleh mengatasi perlembagaan pusat. Ini disekat di situ. Ini memerlukan banyak lagi kerja yang kita kena buat. Di antara langkah yang diambil oleh Rasulullah SAW apabila menegakkan negara Islam itu ialah memeteraikan piagam, sahifah. Nah, piagam itu ialah, ini panjang sikit kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. هذا كتاب من محمد النبي رسول الله بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. Itu yang pertama. Yang kedua, annahum ummatun wahidatun min duni nas. Yang ketiga, al-muhajiruna min Quraisy ala rab'atihim yata'aqaluna bainahum wa hum yafduna 'aniyahum bil ma'ruf wal qist bainal mu'minin. Yang keempat, wa banu aufin ala rab'atihim yata'aqaluna ma'aqilahumul ula wa kullu ta'ifatin tafdi 'aniha bil ma'ruf wal qist bainal mu'minin. Yang kelima, wa banu al-harith bin ibn al-khazraj ala rab'atihim yata'aqaluna ma'aqilahumul ula wa kullu ta'ifatin tafdi 'aniha bil ma'ruf wal qist bainal mu'minin. Yang keenam, wa banu sa'idah ala rab'atihim يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. Yang ketujuh, وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. Yang kedelapan, وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو عمر ابن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. Yang ke-10, وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. Yang ke-11, وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. Yang ke-12,
wa annal mu'minina la yatrukuna mufrahan bainahum an yu'tuhu bil ma'ruf fi fida'in aw aqdin. Yang ke-12, wa alla alif wa alla yuhalifa mu'minun maula mu'minin dunah. Yang ke-13, wa annal mu'minina al-muttaqin aydiyahum ala kulli man bagha minhum aw ibtagha dasi'ata zulmin aw izman aw udwanan aw fasadan bainal mu'minin wa anna aydiyahum alaihim jami'a walau kana walad ahadihim. Yang ke-14, wala yaqtulu mu'minan fi kafirin wala yansuru kafiran ala mu'minin. Yang ke-15, wa anna dhimmatallahi wahidatun yujwiru alaihim adnahum wa annal mu'minina ba'duhum mawaliya ba'din dunan nas. Yang ke-16, wa anna man tabi'ana min yahud fa inna lahu an-nasra wal uswata ghair mazlumina wala mutanasir alaihim. Ini termasuk orang Yahudi. Yang ke-17, wa anna silma mu'minina wahidatun la yusalimu mu'minun duna mu'minin fi qitalin fi sabilillah illa ala sawa'in wa adlin bainahum. Yang ke-14, wa anna kulla ghaziyatin ghazat ma'ana ya'qibu ba'duha ba'da. Yang ke-19, wa anna al-mu'minina yubi'u ba'duhum an ba'din bima nala dima'ahum fi sabilillah. Yang ke-20, wa anna al-mu'minina al-muttaqin ala ahsani hudan wa aqwamah. Yang ke-20, yang nombor 2, alif ba, wa alla yujiru musyrikun malan li quraisyin wala nafsan wala yahulu dunahu ala mu'minin. Yang ke-21, wa annahu man atabata mu'minan qatlan min bayyinatin an bayyinatin fa innahu qawadun bihi illa an yarda waliyul maqtul bil aqli wa anna al mu'minina alayhi kaffatan wala yahillu lahum illa qiyam alayh. Yang ke-22, wa annahu la yahillu lil mu'min aqarra bima fi hadhihi as-sahifati wa amana billahi wal yawmil akhir an yansura muhdathan aw yu'yahu wa anna man nasarahu aw awahu fa in alayhi la'natullahi wa ghadabahu yawmal qiyamah wa la yu'khadhu minhu sarfun wala 'adlun. Yang 23, wa annakum mahma ikhtalaftum fihi min syai'in fa inna maraddahu ila Allah wa ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-24, wa annal yahuda yunfiquna ma'al mu'minin ma damu muharibin. Yang ke-25, wa anna yahuda bani Auf ummatun al-mu'minin lil yahuda dinuhum wa lil muslimina dinuhum mawaliyahum wa anfusahum illa man zalama wa azim fa innahu la yubaghu illa nafsuhu wa ahlu baitih. Yang ke-26, wa anna li yahuda bani najjar mislama li yahuda bani Auf wa anna li yahuda bani al-Haris mislama li yahuda bani Auf wa anna li yahuda bani Sa'idah mislama li yahuda bani Auf wa anna li yahuda bani Jusham mislama li yahuda bani Auf wa anna li yahuda bani al-Aus mislama li yahuda bani Auf wa anna li yahuda bani Sa'labah mislama li yahuda bani Auf illa man zalama wa azim fa innahu la yubaghu illa nafsuhu wa ahlu baitih wa anna jafnata min Sa'labata ka anfusihim wa anna li bani Shutaybah mithlama li yahuda bani Auf wa anna al-birra duna al-ithmi wa anna mawaliya Sa'labatin ka anfusihim wa anna bitanata yahuda ka anfusihim wa annahu la yakhruju minhum ahadun illa bi idzni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa annahu la yanhajiru ala thari jurhin wa annahu man fataka minhu wa ahli baitihi illa man zalam wa anna Allah ala athari hadha wa anna ala al-yahud nafaqatuhum wa ala al-muslimina nafaqatuhum wa anna bainahum an-nasr ala man haraba ahli hadhihi as-sahifah wa anna bainahum an-nusr والنصيحة والبر دون الإثم وأنه لا يأثم امرؤ بحليفه وأن النصر للمظلوم
wa anna al-yahuda yunfiquna ma'al mu'minin ma damu muharibin wa anna yathriba haramun jawfuha li ahli hadhihi as-sahifah wa anna al-jar kan nafsi ghairu mudarrin wala athimin wa annahu la tujaru hurmatun illa bi idzni ahliha wa annahu ma kan baina ahli hadhihi as-sahifati min hadathin aw istijarin yukhafu fasaduhu fa inna maraddahu ila Allah wa ila Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anna Allah ala atqa ma fi hadhihi as-sahifati wa abarrah wa annahu la tujaru Quraish wala man nasaraha wa anna bainahum an-nasra ala man dahima Yathrib wa idza du'u ila sulhin yusalihunahu wa yalbasunahu fa innahum yusalihunahu wa yalbasunahu wa annahum idza du'u ila mithla dhalik fa inna lahum 'ala al-mu'minina illa man haraba fi ad-din 'ala kulli unasin hissatuhum min janibihim alladhi qabilahum wa anna yahud al-aws mawalihim wa anfusuhum 'ala mithli ma li ahli hadhihi as-sahifati ma'a al-birri al-mahdhi min ahli hadhihi as-sahifah wa anna al-birra duna al-ithmi la yaksibu kasibun illa 'ala nafsihi wa anna Allah 'ala asdaqi ma fi hadhihi as-sahifati wa abarrah wa annahu la yahulu hadha al-kitab duna zalimin aw athimin wa annahu man kharaja amina wa man qa'ada amina bil madinah wa ila man zalama wa athim wa anna Allah jarun liman barra wattaqa wa Muhammadun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masuk dia panjang ni, piagam ni. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang pertama, inilah kitab piagam bertulis dari Muhammad Nabi dan juga Rasulullah demi untuk orang-orang beriman dan orang-orang Islam dari Quraisy dengan penduduk Yathrib dan orang-orang yang bersama mereka, lalu menyertai mereka dan berjihad bersama mereka. Yang kedua, sesungguhnya mereka adalah satu umat berbeza dari manusia lain. Ini hak istimewa orang Islam. Yang ketiga, golongan muhajirin dari Quraisy tetap di atas peraturan lama mereka. Mereka saling tanggung-menanggung dan membayar dan menerima diat. Diat ini ialah denda di antara sesama mereka, dan mereka menebus sesiapa yang menjadi tawanan dengan cara yang berkebajikan dan adil di kalangan orang-orang yang beriman. Dia ini ialah bayaran ke jenayah. Jenayah ni bila berlaku jenayah hukum qisas, maka ganti rugi dibayar pada mereka yang disebut nama di sini. Ini undang-undang jenayah Islam. Bukan bayar pada kerajaan, bayar kepada mangsa kezaliman atau keluarga dia. Yang keempat, Bani Auf tetaplah di atas peraturan lama mereka, di mana mereka bersama-sama menanggung, membayar serta menerima diat seperti dahulu. Dan setiap golongan tetaplah menebus sesiapa yang menjadi tawanan dari kalangan mereka dengan cara berkebajikan dan adil di kalangan orang-orang yang beriman. Yang kelima, Banul Harith bin Khazraj tetaplah di atas peraturan lama mereka, sama-sama bertanggungjawab membayar diat seperti dahulu. Dan tiap-tiap puak dari Khazraj hendaklah membayar tebusan orang-orang yang menjadi tawanan di kalangan mereka sendiri dengan adil dan cara yang berkebajikan di kalangan orang-orang yang beriman. Yang keenam, Banu Sa'idah tetap berada di atas peraturan lama mereka, sama-sama bertanggungjawab membayar diat seperti dahulu, dan setiap golongan dari kalangan mereka membayar tebusan orang-orang yang menjadi tawanan di kalangan mereka dengan cara yang berkebajikan dan adil di kalangan orang-orang yang beriman. Yang ketujuh, Bani Jusham tetap di atas peraturan lama mereka. Mereka sama-sama bertanggungjawab membayar dan menerima diat seperti dahulu, dan setiap golongan dari kalangan mereka membayar tebusan orang-orang yang menjadi tawanan di kalangan mereka
dengan cara yang berkebajikan dan adil di kalangan orang yang beriman. Yang ke-8, Banu Najjar tetap di atas peraturan lama mereka, sesama membayar dan menerima diat seperti dahulu, dan setiap golongan dari kalangan mereka membayar tebusan orang-orang yang menjadi tawanan di kalangan mereka dengan cara yang berkebajikan dan adil di kalangan orang-orang yang beriman. Yang ke-9, Banu Amr bin Auf tetaplah di atas peraturan lama mereka, sama-sama membayar dan menerima diat seperti dahulu, dan setiap golongan dari kalangan mereka membayar tebusan orang-orang yang menjadi tawanan di kalangan mereka dengan cara yang berkebajikan dan adil di kalangan orang-orang yang beriman. Yang ke-10, Bani Nabil tetap di atas peraturan lama mereka, sama-sama membayar dan menerima diat seperti dahulu, dan setiap golongan dari kalangan mereka membayar tebusan orang-orang yang menjadi tawanan di kalangan mereka dengan cara yang berkebajikan dan adil di kalangan orang-orang yang beriman. Yang ke-11, Banu Aus tetap di atas peraturan lama mereka, sama-sama bertanggungjawab membayar dan menerima diat seperti dahulu, dan setiap golongan dari kalangan mereka membayar tebusan orang-orang yang menjadi tawanan di kalangan mereka dengan cara yang berkebajikan dan adil di kalangan orang-orang yang beriman. Ini ialah melibatkan kabilah-kabilah Islam. Beberapa peraturan lama, undang-undang adat kabilah dipakai sekiranya baik. Di antaranya ialah tanggungjawab bila berlaku kes jenayah yang tidak sengaja, kena bayar diat. Kalau dia tak mampu, kena anak beranak dia bayar. Kabilah anak beranak dia kena bayar. Kutip derma lah sama-sama dia. Kemudian termasuk hukum-hukum diat. Itu kabilah-kabilah yang masuk Islam. Menandakan bahawa mana peraturan yang baik di zaman jahiliah tidak dibuang. Tak dibuang. Begitulah kalau kita meresah negara. Mana-mana peraturan yang orang putih tinggal, peraturan tu baik, kita tak buang. Yang tak baik saja dibuang. Ini kena sedar. Itu cara Islam memerintah. Bukan hapus berlaku orang tidak. Mana yang baik kita terima, yang tak baik diganti dengan yang lebih baik. Ada yang baik diganti dengan yang lebih baik, ada juga. Yang ke-12, bahawa sesungguhnya orang-orang yang beriman tidak boleh membiarkan sebarang masalah yang membebankan di kalangan mereka seperti hutang dan sebagainya. Bahkan mestilah bertanggungjawab memberi sumbangan dengan cara yang berkebajikan untuk membayar di dalam tebusan atau ikatan. Di antara yang berkait dengan tebusan. Tebusan ini ialah tawanan. Bila ada orang yang ditawan dalam peperangan, ditawan oleh musuh, maka kena pakak tebuh. Kalau musuh tu nak suruh bayar, kena pakak bayar. Zaman dulu, zaman tak ada duit, zaman unta. Dibayar dengan unta, dibayar dengan kambing. Dibayar dengan benda. Yang ke-12 B, dan sesungguhnya seseorang yang beriman itu hendaklah jangan membuat apa-apa perjanjian dengan orang yang berada di bawah perintah orang yang beriman yang lain tanpa mendapat persetujuan daripadanya. Sebarang kabilah tidak boleh membuat perjanjian dengan kabilah yang lain yang bukan Islam, melainkan dengan izin pemerintah negara yang berkuasa. Yang ke-13, sesungguhnya orang-orang yang beriman lagi bertakwa hendaklah menentang sesiapa yang melampaui batas, membuat kesalahan atau menuntut pembayaran atau pemberian secara zalim, atau melakukan dosa atau permusuhan atau kerosakan di kalangan orang-orang yang beriman. Dan sesungguhnya tangan mereka bersama-sama menentang itu semua, walaupun orang yang melakukan itu anak kepada salah seorang dari kalangan mereka. Ini menunjukkan satu pakatan yang dibuat. Mestilah kalau ada kalangan keluarga kita yang zalim, yang buat jahat, jangan bela yang zalim itu. Kena bertindak. Kalau tak pada lawan, kena lawan bersama mereka yang bertindak itu. Jadi puak-puak, jadi apa ke. Yang ke-14, tidak harus seorang mukmin itu membunuh seorang mukmin yang lain kerana seorang kafir, dan tidak harus ia menolong orang yang kafir untuk melakukan sesuatu terhadap orang-orang yang beriman. Ini penting. Di mana orang Islam tak boleh minta tolong orang kafir untuk lawan orang Islam.
Itu tak boleh. Bakal dia berlaku learning apa? Wallahu a'lam. Nak lawan orang Islam, tak tolong orang kafir, nak menang semata-mata. Ini satu kesalahan. Disebut dalam Piagam Madinah. Yang ke-15, bahawa jaminan Allah itu satu dan sama. Ia melindungi orang yang lemah di kalangan mereka, yang menjadi kewajipan kepada mereka, dan bahawa orang-orang mukmin saling bantu-membantu sesama mereka terhadap gangguan orang-orang yang lain. Orang yang beriman mesti menolong orang yang beriman yang lain. Kalau menentang musuh-musuh kalangan orang kafir, jangan bergabung dengan orang kafir untuk lawan orang Islam. Nabi ada sebut dalam satu hadis, akan berlaku di akhir zaman. Nabi kata, ada puak kalangan umat aku yang baca Quran, yang semayang, yang puasa, dia baca Quran, tapi Quran tak masuk dalam hati dia, sekadar halqa saja. Mereka sanggup bersama orang kafir bagi melawan orang Islam. Ini satu kesalahan yang sangat besar dalam hukum Islam, disebut dalam piagam. Yang ke-16, bahawa orang-orang Yahudi yang menyertai kita, mereka mendapat pertolongan dan bimbingan tanpa dizalimi, dan tidak boleh ada pakatan untuk baik yang tidak baik terhadap mereka. Ini jaminan kepada rakyat yang bukan Islam, yang duduk dalam negara Islam, orang Yahudi. Walaupun kita walaupun Yahudi itu dia bukan Islam, tapi dia balah dalam perkara dunia. Kita tak boleh ambil orang lain, serang orang bukan Islam yang menjadi rakyat kita. Tidak boleh. Ini jaminan keamanan. Yang ke-17, bahawa perdamaian orang-orang mukmin itu adalah satu sahaja, sama. Oleh itu, tidak boleh dibuat perjanjian dengan mana-mana mukmin tanpa diturut serta oleh orang-orang mukmin yang lain dalam suatu peperangan di jalan Allah, melainkan di atas dasar persamaan dan keadilan di kalangan mereka. Ini perjanjian peperangan, perjanjian keselamatan, mesti dengan orang Islam. Yang ke-18, setiap yang bertugas untuk berperang bersama-sama hendaklah tenaganya bagi peperangan itu silih berganti. Yang ke-19, bahawa setiap orang mukmin hendaklah saling membela sesama mereka terhadap yang tumpah pada jalan Allah. Yang ke-20, bahawa orang mukmin yang bertakwa mestilah di atas sebaik-baik petunjuk dan seteguh-teguhnya. Yang ke-20b, bahawa tidak boleh mana-mana orang musyrik melindungi harta orang-orang Quraisy, dan tidak juga nyawa mereka, dan tidak boleh menghalang orang-orang mukmin akan haknya. Ini tak boleh beri perlindungan pada musuh. Maknanya orang bukan Islam yang duduk di bawah kita, dia tidak boleh melindungi musuh yang bukan Islam dalam menyerang negara Islam, kalau tidak melanggar Sahifah. Oleh kerana itulah berlakunya perang Khaybar, perang Bani Quraizah. Apabila Yahudi Bani Quraizah melanggar perjanjian ini, maka mereka diambil tindakan, diserang, yang ditawan, yang balik dibunuh, yang tak balik menjadi tawanan. Ini berlaku dalam peperangan yang kita baca kemudian. Yang ke-21, barang siapa yang membunuh sewenang-wenang tanpa alasan yang membolehkannya akan seorang mukmin, hendaklah dihukum bunuh balas, kecuali jika dia bersetujui oleh awali yang kena bunuh dengan menerima ganti darah. Semua orang mukmin hendaklah bersatu mengutuk perbuatannya, bahkan tidak halal bagi mereka melainkan menegakkan di atasnya. Artinya, kalau berlaku pembunuhan seorang Islam terhadap Islam yang lain, hukumannya bunuh. Tak boleh bela mereka yang jahat ini. Kecuali wali dia, wali darah, iaitu wali yang dekat dengan dia, mengampun, memaaf. Ini hak pengampunan. Hak pengampunan dalam syariat Islam ialah hak keluarga, bukan hak kerajaan. Apa yang berlaku pada hari ini, dibuat lembaga pengampunan. Lembaga pengampunan diketuai oleh raja, oleh peguam negara atau penasihat undang-undang negeri, boleh ampun mereka yang buat salah. Ini tak betul dengan syariat Islam. Mengikut syariat Islam, mestilah keluarga dia kalau dia mati, ataupun dia sendiri kalau dia cedera masa hidup. Yang kedua, bahawa tidak harus bagi mana-mana orang yang mengakui Sahifah piagam ini dan beriman kepada Allah dan hari akhirat menolong mana-mana orang yang mencabul atau melindungi orang itu, dan
bahawa sesiapa menolong orang-orang yang melakukan perkara itu, maka ke atasnya laknat Allah dan murka pada hari kiamat. Yang ke-23, bahawa apa-apa sahaja yang menjadi perselisihan di kalangan kamu, maka tempat rojoknya ialah Allah, yakni Al-Quran, dan Muhammad sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahawa hukum yang tertinggi kepada negara ini Quran dan hadis. Ini paling tinggi sekali. Tak boleh buat undang-undang yang bercanggah dengan Quran dan hadis. Ini tak ada dalam perlembagaan Malaysia. Perlembagaan negeri tak ada. Ini kekurangan perlembagaan yang ditinggalkan oleh orang putih pada kita, penjajah. Hukum Islam bukan hukum yang tinggi. Dicatat dalam Piagam Madinah, Quran dan hadis ialah hukum yang paling tinggi sekali. Apa yang berlaku dalam perlembagaan kita, perlembagaan negeri tidak boleh mengatasi perlembagaan pusat. Walaupun undang-undang negeri itu undang-undang mengikut Quran dan hadis, maka tak boleh lawan undang-undang pusat yang lebih tinggi daripadanya. Di mana perlembagaan pusat lebih tinggi daripada Al-Quran dan hadis. Ini kesilapan yang kita kena betul. Kalau kita meretah kerajaan pusat, mudah saja dipindah perlembagaan itu. Ialah mana-mana peraturan yang bercanggah dengan Quran dan hadis hendaklah dibatalkan. Bukannya mana-mana peraturan negeri yang bercanggah dengan pusat, maka pusat diterima, yang negeri dibatalkan. Ini tak betul, kesilapan. Yang ke-4, bahawa orang-orang Yahudi hendaklah turut berbelanja bersama-sama orang mukmin selama mana mereka berperang. Ini dikenakan bayaran daripada orang Yahudi. Orang Islam kena zakat. Orang Yahudi yang bukan Islam kena bayaran, cukai dan sebagainya. Yang ke-25, bahawa kaum Yahudi dari Bani Auf adalah satu umat yang bersama-sama orang mukmin. Bagi mereka kebebasan menganut agama mereka dan orang Islam dengan agama mereka. Begitu juga orang-orang yang berada di bawah mereka dan diri mereka sendiri. Malaikat sesiapa yang zalim dan berbuat dosa, maka hal itu tidak akan menimpa malaikat dirinya dan keluarganya. Ini jelas kebebasan beragama diberi pada orang bukan Islam. Yang ke-26, bahawa untuk Yahudi Bani Najjar sama seperti Yahudi Bani Auf. Yang ke-27, bahawa untuk Yahudi Bani Al-Haris sama seperti Yahudi Bani Auf. Kerana di kalangan Yahudi ini dia ada perjanjian dengan kabilah yang dekat dengan dia. Yang ke-28, bahawa untuk Yahudi Bani Sa'idah sama seperti Yahudi Bani Auf. Yang ke-29, bahawa untuk Yahudi Bani Jusham sama seperti Yahudi Bani Auf. Yang ke-30, bahawa untuk Yahudi Bani Aus sama dengan Yahudi Bani Auf. Yang ke-31, bahawa untuk Yahudi Bani Sa'labah sama seperti Yahudi Bani Auf. Yang ke-32, bahawa suku Jafnah nama kabilah yang berlainan dengan suku diperlakukan sama dengan mereka juga. Yang ke-33, bahawa untuk Banu Sa'lab, Banu Syutaibah sama seperti Yahudi Bani Auf, dan bahawa perkara kebajikan hendaklah menentang perkara dosa. Yang ke-34, bahawa orang yang berada di bawah naungan sahifah diperlakukan sama dengan mereka. Yang ke-35, bahawa pembesar daripada orang-orang Yahudi sama dengan orang-orang Yahudi yang lain. Dengan mana tak ada orang besar yang bebas daripada undang-undang. Undang-undang mengatasi semuanya. Tak ada immunity, tak ada kekebalan terhadap pemimpin, terhadap raja. Ini dalam Islam. Yang ke-36, bahawa tidak boleh keluar oleh sesiapa pun yang menyertai piagam ini dari pakatan ini, melainkan dengan izin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 36b, bahawa tidak boleh disekat dari membalas kelukaan, dan barang siapa yang membuat kejahatan maka balasannya ke atas dirinya dan keluarganya, kecuali orang yang kena zalim. Dan bahawa Allah akan melindungi orang-orang yang berlaku baik terhadap piagam ini. Ke-37, bahawa orang-orang Yahudi hendaklah membiayai negara dengan perbelanjaan mereka, dan bahawa orang-orang Islam membiayai negara dengan perbelanjaan mereka. Dan mereka hendaklah tolong-menolong menentang sesiapa jua yang memerangi orang-orang yang menyertai sahifah ini. Dan mereka hendaklah sama-sama menasihati
dan melakukan perkara kebajikan tanpa perbuatan. Dengan makna kerajaan Islam melindungi bukan sahaja orang Islam, termasuk melindungi rakyat yang bukan Islam. Sekiranya mana-mana kabilah diserang oleh kabilah yang lain, kabilah ni di bawah naungan Islam, maka orang Islam kena berperang menentang kabilah yang menyerang orang bukan Islam yang berada di bawah naungan. 37b, bahawa mana-mana yang tidak boleh dianggap bersalah kerana kesalahan yang dilakukan oleh sekutunya, dan bahawa pertolongan itu mestilah diberi kepada orang-orang yang kena zalim. Ke-38, bahawa orang, artinya kita kena tolong orang yang kena zalim, walaupun yang zalim tu kaum kita sendiri, buat zalim pada orang. Kalau kita tolong kaum kita zalim, itu termasuk asabiyah yang diharamkan oleh Islam. 38, bahawa orang Yahudi hendaklah memberi perbelanjaan bersama-sama orang-orang mukmin selama mereka berada dalam keadaan perang. Ini belanja peperangan, kos peperangan. Orang Yahudi kena bantu duit, kerana Yahudi ni kaya, bukan orang Islam saja, sama-sama duduk dalam negara. Ke-39, bahawa kota Yathrib haramlah dicerobohi oleh ahli Saifah ini. Tak boleh derhaka. Mereka yang terlibat dalam Saifah ini tidak boleh menyerang Madinah. Kalau ada orang Yahudi yang menyerang Madinah, dia di bawah Islam, bermakna dia langgar perjanjian, tidak akan diambil ke atas mereka. Yang ke-40, bahawa jiran tetangga itu seperti diri sendiri tanpa dimudaratkan dan diperlakukan perkara dosa. Hormat terhadap jiran, jiran dihormati. Ke-41, bahawa tidak boleh dihampiri kehormatan, tidak boleh dihampiri kehormatan malaikat dengan izin ahli keluarganya. Yang ke-42, bahawa apa-apa jua yang berlaku perkara yang membawa kemalangan atau perbalahan yang ditakuti keburukannya yang berlaku di kalangan ahli Saifah ini, maka hendaklah kembali penyelesaiannya ialah kepada Allah, yakni Quran, dan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahawa Allah sentiasa menyaksikan kebaikan apa yang terkandung di dalam Saifah ini dan perkara yang membawa kebajikan. Yang 43, bahawa tidak boleh diberi perlindungan kepada Quraisy dan kepada sesiapa yang membantunya. Quraisy ialah musuh yang datang dari Mekah. Tak boleh diberi perlindungan pada Quraisy dan tak boleh bantu Quraisy yang bermusuh dengan Islam. Yang ke-44, dan bahawa hendaklah ada tolong-menolong di kalangan mereka bagi menentang sesiapa sahaja yang menceroboh kota Yathrib. Yathrib ni ialah Madinah. Ini wajib kepada orang Yahudi yang duduk di bawah pemerintahan Madinah mempertahankan Madinah. Tak boleh belok. Yang ke-45, apabila mereka diajak kepada perdamaian yang melibatkan mereka atau mereka mencampurinya, maka mereka hendaklah melakukan atau mencampurinya, dan bahawa apabila mereka diajak kepada seumpama itu, maka mereka yang diajak itu menjadi tanggungjawab orang-orang mukmin memeliharanya, malaikat terhadap orang-orang yang memerangi agama Islam. Artinya orang Yahudi kena tolong orang Islam dan kerajaan Islam. 45, setiap orang hendaklah mengambil bahagian masing-masing yang mereka menerima dari sebelah pihak mereka. 46, bahawa Yahudi Aus orang yang bersekutu dengan mereka dan mereka sendiri hendaklah sama-sama memikul kewajipan seperti pihak lain yang menganggotai Saifah ini, sama untuk kebajikan, dan mereka hendaklah membuat kebajikan tanpa melakukan dosa. Tiada seseorang itu berusaha melainkan dialah yang bertanggungjawab, dan bahawa Allah yang menyaksikan kebenaran yang terkandung di dalam Saifah ini dan kebajikannya. Yang 47, bahawa kitab piagam ini tidak boleh digunakan untuk melindungi orang-orang yang zalim dan orang yang mengerjakan dosa. Dan sesungguhnya sesiapa yang keluar dari Madinah dan menetap di dalamnya, nescaya terjamin keselamatannya, kecuali orang yang zalim dan orang yang bersalah. Dan sesungguhnya Allah pelindung kepada sesiapa yang mengerjakan perkara kebajikan dan takwa, dan Muhammad itu sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ialah ayat-ayat dan perjanjian Madinah yang dikaji oleh orang barat, dikaji oleh orang putih,
bila mereka kena buat perlembagaan. Ini menunjukkan bagaimana kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peranan sahifah. Apa perlunya sahifah Madinah ni? Para ulama as-siyasah al-islamiyah, ulama yang mengkaji politik Islam, telah sepakat mengatakan bahawa sahifah Madinah adalah menepati piagam atau perlembagaan menurut istilah hari ini, kerana ia merupakan perjanjian di antara kerajaan dan rakyat dan penegasan tentang dasar negara dan siasahnya. Kesimpulan dari sahifah itu ialah, kesimpulan perjanjian ini, yang pertama, memeterai perjanjian persaudaraan di kalangan Muhajirin dan Ansar. Muhajirin mereka datang dari Mekah dan Ansar yang asal Madinah. Mereka adalah satu umat. Yang kedua, ikatan persaudaraan di kalangan tiap-tiap individu Muhajirin dan Ansar. Yang ketiga, kedudukan orang bukan Islam yang bersedia untuk menjadi rakyat kepada negara Islam. Yang orang bukan Islam yang sanggup jadi rakyat negara Islam, dijamin hak mereka. Yang keempat, perisytiharan negara Madinah sebagai negara Islam secara terus terang. Diisytiharkan Madinah adalah negara Islam, bukan negara tak tahu apa agama. Diisytihar negara ini adalah negara Islam. Diisytihar. Ada orang hari ini berfikiran bahawa tak perlu isytihar Islam ni. Duduk dalam hati sudah. Ini tak betul. Ini salah. Perkataan yang salah yang dibuat oleh Nabi SAW bila menegakkan kerajaan Islam Madinah. Sebab ada satu kumpulan kalangan orang Islam hari ini yang guna akal, guna fikiran. Kerana nak bersama dengan orang kafir, sebab orang kafir sokong kita, jangan sebut Islam. Ini satu pendekatan yang salah dengan politik Islam yang kita kena faham. Yang kelima, meletakkan hukum yang tertinggi ialah hukum Allah, Al-Quran dan Rasulullah SAW. Quran dan hadis, hukum yang paling tinggi dalam negara ini. Mana-mana undang-undang yang digubal bercanggah dengan Quran dan hadis, undang-undang itu tidak sah. Yang keenam, Rasulullah SAW telah bertindak sebagai ketua negara dan meletakkan dasar bahawa kepimpinan negara seterusnya mestilah orang Islam. Perlembagaan ini meletakkan bahawa Nabi SAW adalah ketua negara. Lepas Nabi wafat, mesti orang Islam di kalangan sahabat dia. Tak boleh latih ketua kerajaan orang bukan Islam. Jangan jadi celaru. Hari ini dah jadi celaru. Perlembagaan Malaysia tidak mewajibkan Perdana Menteri orang Islam. Ini satu kesalahan yang orang putih tinggal. Yang patut kita kena betul. Ketua kerajaan mestilah orang Islam. Bukan Islam agama negara saja, mestilah pemimpin utama seorang Islam. Tak boleh orang bukan Islam. Perkara 1 dan 2 telah pun dijelaskan. Adapun perkara yang berikut ialah kedudukan orang bukan Islam dalam negara Islam. Wallahu a'lam.